سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير ما أوحيكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, pertama sekali saya syukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat hadir ke surau At-Taqwa. Mudah-mudahan ahli jamaah di sini dan ahli qaryah di sini sesuai dengan nama suraunya At-Taqwa. Semalam saya bicarakan di masjid Qaryah Sikamat bahawa taqwa dalam arti kata mendapat redha-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah kejayaan yang paling besar yang akan memberi kebaikan yang besar kepada hamba itu. Taqwa sesuai dengan huruf dia ta, qaf, waw, ya tak ada titik. Sebahagian ulama menyebut ta yang di hadapan itu adalah taqwa. Taqwa menjaga diri jangan sampai melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Qaf, qanaah, iaitu merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah. Waw, wara. Wara tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil. Ya, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berjalan dan berjumpa dengan Sayyiduna Ubay bin Ka'ab. Sayyiduna Ubay bin Ka'ab terkenal dengan orang yang sangat mendalam ilmu agamanya. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ya Ubay, mat taqwa?" Wahai Ubay, apa itu takwa? Sayyidina Umar suka juga bertanya dengan Sayyidina Ubay. Kenapa? Sebab sebelum itu pernah juga berlaku soal jawab antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, sebelum peristiwa ini, saya kembali dahulu peristiwa yang awal. Sebelum Sayyidina Umar berjumpa untuk kesekian kalinya dengan Sayyidina Ubay dan bertanya tentang takwa, sebelum itu pernah berlaku pertemuan antara Sayyidina Umar dengan Sayyiduna Ubay bin Ka'ab yang menyebabkan Sayyidina Umar suka bertanya dengan beliau. Nah, kerana ada peristiwa yang sebelum itu berlaku. Apa? Ketika berjumpa di jalan, lalu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Ya Ubay, wahai Ubay bin Ka'ab, kaifa asbahta?" Apa khabar kamu pagi-pagi macam ni? Kata Sayyidina Ubay, "Asbahtu
karihan asbahtu, aku berpagi-pagi sebegini, mukrihan lil haq, tidak suka kepada kebenaran, milkan, mempunyai apa yang Allah tidak punyai, milkan ma la indallah, salaitu biduni wudu'in, aku solat tidak dengan wudu', dan aku tadi pertama sekali aku tidak menyukai yang hak, wa muhibban lil fitnah, suka kepada fitnah, wa milkan, memiliki ma la indallah, apa yang tidak ada dimiliki oleh Allah, wa salaitu biduni wudu'in, aku solat tanpa wudu'. Empat perkara ini membingungkan Sayyidina Umar, walhal Sayyidina Umar adalah orang yang sangat cerdik, sehingga Nabi sebutkan innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di atas lidah Sayyidina Umar, sebab beliau sangat bijak. Tapi bingung juga Sayyidina Umar dengan jawapan Ubay ini tadi. Mana tak bingungnya? Ya Ubay, bagaimana keadaan kamu pagi-pagi sebegini ni? Saya tidak suka kepada kebenaran, saya suka kepada fitnah, saya ada apa yang Allah tidak ada, dan saya solat tidak berwuduk. Tak meloncat kita dibuatnya dengan jawapan sebegini. Bingung Sayyidina Umar. Lepas tu berpisah. Sambil itu Sayyidina Umar bingung, apa maksud Sayyidina Ubay ini. Jalan berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha wa alaihi salam. Sayyidina Ali boleh sebut tiga. Satu, radhiyallahu anhu, sebab beliau adalah sahabat. Yang kedua, karramallahu wajha, Allah memuliakan wajahnya sebab beliau tidak pernah menyembah berhala. Yang ketiga, alaihi salam, sebab beliau adalah ahlul bait. Lalu selepas salam, kaifa haluka ya Abul Hasan, apa khabar keadaanmu wahai Abul Hasan? Ini gelaran Sayyidina Ali sebab anak beliau bernama Hasan. Lalu orang Arab suka guna kunyah bapa kepada Hasan. Siapa Sayyidina Ali? Ya Ali, saya, kata Sayyidina Umar, tanya kepada Sayyidina Bilal, Sayyiduna Ubay. Lalu dia menjawab, aku tidak suka kepada kebenaran, suka kepada fitnah, ada apa yang Allah tidak ada, dan aku solat dengan tidak berwuduk. Apa pandanganmu? Ma ra'yukum? Ma ra'yuka? Apakah pandanganmu wahai Abul Hasan? Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, betul. Allah lagi pening kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bingung Sayyidina Umar. Ya Ali, bagi tahulah apa yang dimaksudkan dengan pernyataan tadi itu. Ya Amirul Mukminin, sebab Sayyidina Umar orang yang pertama pakai gelaran Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, siapa suka kepada kematian, dan kematian itu adalah perkara yang hak, maka tidak semua orang suka kepada kematian. Nah, kalau boleh biar kita panjang umur dan banyak lagi kesempatan berbuat amal. Kematian itu adalah kebenaran. Itu yang tidak disukai oleh Ubay. Bukan tak mau mati, tak. Kalau boleh dia panjang umur lagi untuk diberi kesempatan berbuat amal. Itulah ni beliau maksudkan dengan tidak suka kepada kematian. Cerah sikitlah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Suka kepada fitnah, ya Amirul Mukminin, bukankah isteri, bukankah anak-anak itu adalah fitnah? Maksudnya
fitnah yang boleh menyebabkan seseorang itu leka daripada mengingati Allah kalau tidak benar-benar. Maka siapa tidak suka kepada anak dan isteri? Sudah pasti semua orang suka pada anak dan isteri. Betul juga kata Sayyidina Umar. Dua dah. Naam. Bukankah Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Manusia bukankah punyai anak, bukankah punyai isteri, keluarga? Allah tak punyai semua itu. Sebab itu Sayyidina Ubay mengatakan, aku ada apa yang Allah tidak ada. Makin cerah. Dah tiga dah. Dan beliau solat tanpa wuduk. Maksud beliau bersolawat tanpa wuduk. Bersolawat tak perlu berwuduk. Begitu. Masya Allah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, demi Allah, sangat rugi negeri yang tidak sampai padanya ilmu Abil Hasan. Demi Allah, rugi negeri ataupun tempat yang tak sampai ilmu Sayyidina Ali. Bukan bermaksud Sayyidina Ali sampai situ, tak. Ilmu, hikmah, kebijaksanaan, jawapan, pencerahan Sayyidina Ali, kata-kata dan sebagainya, kalau tak sampai di satu tempat, rugi tempat itu. Begitulah, Masya Allah, tabarakallah. Peristiwa inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar kalau berjumpa dengan Sayyidina Ubay suka bertanya. Sebab jawapan-jawapan beliau itu sangat luas dan sangat jauh, perlukan pengamatan. Sebab itu di ketika yang lain, ketika berjumpa dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Umar tanya lagi, mat taqwa, apa itu taqwa? Sayyidina Ubay orang yang bijak, tidak terus direct dia menjawab, malah dijawab oleh beliau pada kali ini, ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan alaihi ashwaq? Apakah Tuan Amirul Mukminin pernah berjalan di jalan yang ada duri? Maka dijawab, naam, ya saya pernah berjalan. Fama fa'alta idzan, apa yang Amirul Mukminin buat? Lalu kata Sayyidina Umar bin Khattab, ijtahadtu wa syammartu, pasti saya kalau berjalan di tempat yang ada duri, ijtahadtu, aku bersungguh-sungguh, wa syammartu, aku akan angkat jubahku supaya jangan kena duri-duri tadi. Lalu kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, hakadha taqwa, itulah dia namanya taqwa. Berjalan di kehidupan dunia ini, jangan sampai terpijak duri-duri dosa, duri-duri maksiat, duri-duri ghaflah, duri-duri keingkaran dan sebagainya. Itu namanya at-taqwa. Masya Allah. Di ketika lain, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah wa alaihi salam ditanya tentang taqwa, jawapan Sayyidina Ali sangat komprehensif. Apa kata beliau? At-taqwa al-khawfu minal jalil wal imanu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'adad li yaumir rahil. 4 jawapan Sayyidina Ali. Pertama, yang dikatakan taqwa itu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Kenapa penting takut? Takut ini adalah seperti cemeti dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Makki Al-Mandili. Kitab ini sangat masyhur sekali. Takut itu seperti cemeti yang akan mencabuk seseorang, malah orang itu yang dicabuk maka dia berjalan ke arah kebaikan. Maksudnya takut itu akan membawa seseorang itu kepada kebaikan. Contoh, takut kepada neraka. Takut kepada neraka maksudnya semakin dekat kepada Allah. Itu maksudnya takut. Takut dengan makhluk, kita akan stay away daripada makhluk itu. Takut dengan binatang, harimau contohnya, takut kita lari daripada dia. Takut daripada orang yang kita berhutang, nampak bayang pun lari. Tapi takut kepada Allah, you will get more closer, lagi dekat kepada Allah. Itu pentingnya takut.
Nah, karena itu takut kepada Allah membawa untuk dekat kepada Allah. Wal amalu bitanzil, beramal dengan apa kandungan Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sedikit, alhamdulillah. Takut-takut nanti kalau Allah bagi rezeki lebih pada kita, payah kita nak datang ke surau ini, payah nak dekat ke rumah-rumah Allah. Hadirin, jagalah. Saya selalu ingat kata-kata guru yang saya kasihi, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Beliau pesan pada kami begini: berjaga-jaga kalau orang jarang datang ke surau masjid. Zahirnya barangkali dia exhausted kerana kerja sampai mungkin tak sempat nak datang ke surau masjid. Itu zahirnya. Takut-takut hakikatnya surau masjid itu tak mahu tengok muka dia. Nauzubillah, itu kita takut. Ada orang tak tahu dia di sebelah rumahnya ataupun di selang 3 buah rumahnya ada orang alim di situ. Mungkin orang itu orang wali Allah. Tidak ada orang datang ke tempat negeri itu melainkan orang alim itu akan ziarah dia. Tapi sampai meninggal orang itu, dia tak tahu orang itu orang salih, malah dia adalah wali Allah. Contoh yang dekat Batu Pahat Johor tu, dekat Batu Pahat Mall dulu ada satu kampung, saya tak ingat nama, pelik sangat nama kampung tu. Ada wali Allah kat situ, Al-Habib Ali. Al-Habib Ali Al-Idrus. Alhamdulillah saya sempat jumpa beliau 3 kali. Masya Allah, ada setengah orang tak tahu. Zahirnya kita banyak halangan nak menjumpainya. Zahirnya nak pergi ada saja obstacle, nak pergi ada saja halangan. Wallahu alam, kita tak tahu. Hakikatnya jangan sampai orang-orang salih sebegini, orang-orang wali Allah sebegini tak mahu tengok muka kita. Tak apa dia tengok, kita pun tak tahu. Satu lagi pesan beliau, bagilah kesempatan kita biar kita pergi ziarah Makkah dan Madinah. Dalam arti kata, di Madinah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dekat Baqi' itu. Demikian di Makkah untuk buat manasik umrah ataupun haji dan ziarah orang-orang dekat Ma'la itu. Biar bagi kesempatan. Jangan sampai tutup mata, tak sampai ke dua negeri ini. Memang mungkin sibuk, tak ada kesempatan. Ya, itu zahirnya begitu. Takut. Hakikatnya dua negeri yang mulia ni tak mahu tengok muka orang itu. Nauzubillah. Jadi kerana itu hadirin, jangan sampai kita tidak dimahu oleh yang mulia-mulia sebegini. Baik. Begitulah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Dan yang terakhir beliau kata apa? Wal isti'adad liyaumir rahil, bersiap siaga untuk bertemu dengan hari yang akan kita tinggalkan. Tinggalkan apa? Dunia. Maka kerana itu bersiap dengan amalan sebelum nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ahli jawatan kuasa surau ini, ni Abang Haji Pengurusi dan AJK menjemput untuk saya bicarakan dalam masa 1 jam ni, insya-Allah ya. Buku antara tak dah terbaru sangat, tapi antara buku yang saya susun iaitu 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Memang sengaja saya kumpulkan amalan-amalan yang mudah sedikit tapi pahalanya besar. Dan amalan-amalan sebegini hari-hari kita lakukan tanpa kita sedar. Khas untuk orang macam saya yang malas ni, orang macam saya yang tak berapa nak kuat beramal ni, tuan-tuan, masya-Allah tak bolehlah saya lawan level tuan-tuan. Untuk orang macam saya ni yang duk sibuk, kemudian beramal pun kurang, saya nak biar amal sedikit tapi pahala berganda. Tu kita mau buat kerja sikit tapi dapat gaji lebih.
dapat pulangan lebih. Lagu tu memang keistimewaan ini tidak ada pada umat lain hadirin, hanya dan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nabi lain yang lalu di satu kawasan perkuburan. Dilihat ada seorang makcik menangis. Kenapa makcik? Saya pun tak tahu bahasa dia apa lebih kurang maksudnya saja. Kenapa makcik menangis? Oh, saya baru kematian anak perempuan saya, kesian dia sebab dia meninggal dalam keadaan muda, tak sempat kahwin, tak sempat punyai anak, tak sempat menjalani hari-hari tuanya seperti saya ini. Khair saja, sabar. Nabi tadi tanya, anak makcik perempuan yang meninggal muda tadi itu berapa umur dia? Kata makcik ini, umurnya 3,000 tahun. Umurnya 3,000 tahun. Orang zaman dulu umur panjang-panjang. Lalu kata Nabi ini, wahai makcik, sayati zamanun, akan datang selepas ini zaman yang mana akan dibangkitkan, sayub'atsu qaumun, akan dibangkitkan satu kauman, sayub'atsu qauman, dibangkitkan satu kaum, dan merekalah kaum yang terbaik, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kitalah ni akan dipimpin oleh seorang rasul, dan dialah rasul yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'maruhum baina 60 wa 70, umur mereka antara 60 ke 70 tahun saja. Apa makcik tadi tu? Tak ada dia sebut apa, saya tambah. Tak ada dia sebut apa. Makcik ini, Allahu Akbar, terkejut makcik ini. Bayang, anak tadi lahir muda 3,000 tahun. Umur umat selepas ini kita lah baina 60 wa 70, in between 60 ke 70 tahun. Makcik ini, Allahu Akbar, kata makcik ini, lau ashtu hina idzan, kalau saya hidup lagi zaman tu, saya nak pulun buat amal. Dia kata, saya nak pulun buat amal. 60 tahun, 70 tahun apa ada. Kita umur ribu-ribu tahun, anak meninggal muda 3,000 tahun. Ni 60 70, Allah, saya pulun buat amal. Dia kata, Masya Allah. Kita taklah Allah bagi umur panjang, umur pendek tetapi pahalanya berganda, mengalahkan pahala orang-orang zaman dulu ni. Itu yang saya nak kongsikan, dan saya akan baca beberapa hadis insya-Allah. Tak lebih daripada pukul syuruk berapa? Syuruk 7:1. Oh, tu pendek sangat 7:1. Khair. Paling lambat pun 7:30, paling lambat. Lebih potong gaji. InsyaAllah saya akan bagi tahu tuan-tuan kelebihan. Sebab tu saya tanya syuruk tadi tu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat sensitif, ihsas yang sangat tinggi. Kalau boleh, kalau orang dekat sini dapat kelebihan pahala yang besar, Nabi nak semua orang, seluruh umat di semua tempat dapat kebaikan. Orang di Makkah, mereka dapat pahala buat umrah, hari-hari dapat buat umrah. Kenapa? Sebab di situ ada Kaabah. Orang di Madinah ada Kaabah, tak ada Kaabah. Tak ada Kaabah, macam mana mereka nak dapat pahala umrah? Nabi bagi caranya. Man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang berwuduk di rumah dia, thumma, kemudian dia pergi ke Masjid Quba. Tuan-tuan, di Madinah
akan siapa yang ikut umrah akan ada ziarah ke Quba. Memang disuruh mutawif akan pesan berwuduk. Nah, cuma saya nak tambah lagi supaya tuan-tuan pergi, jangan pergi saja-sajalah. Kalau boleh biar cari mutawif yang tahu sejarah dekat situ. Nah, kalau masuk di Quba tu, Masjid Quba, kita dah parking bas gitu kan. Kan bila nak masuk tu, katalah ini Masjid Quba ya. Ini Masjid Quba. Ini jalan. Nah, perasan tak depan ni ada fountain? Ada fountain depan ini. Sini kedai Pepsi. Bila nampak sini Pepsi besar nah. Pergi 2-3 kali nampak Pepsi dah ada lagi. Tahun tu yang ingat nah. Pepsi. Sini ni jalan. Seberang jalan tu ada satu kedai Pepsi dia tu besar. Sini ada fountain. Sini kalau nak tangkap gambar boleh ya. Pasal apa? Dikatakan di sini Nabi pernah menerima wahyu daripada malaikat Jibril alaihi salam. Nak tangkap gambar, biar tempat yang ada nilai-nilai sejarah. Ini saksi-saksi bisu ni. Kalau mereka boleh bercakap, Allahu Akbar. Kita pula nanti teruk bahaya kalau dia bercakap, tak ada masuk Quba piang santang tu. Bila nak masuk ke Masjid Quba, tolong diingat kan Masjid Quba tengah ni ada lorong nak masuk tu. Tangkap lagi gambar kat sini. Tengoklah yang mana sesuai, tangkap gambar dulu ke semayang dulu tengok keadaan. Ni saya bagi tahu ni bila ada masa free nak masuk tahun ni, sebelum masuk tengah ni pergi dekat bucu dia ni. Bucu ni. Kemudian betul-betul di bucu ni ada satu kawasan rumput warna hijau. Dan di situ ditanam ada 3 batang pokok kurma. Kira 1, 2, 3 memang ada. Memang ada. Saya tak tahu lah jadi 2 jadi 1, saya tak tahu. Tapi pergi baru Ramadan baru ni ada lagi 3. 1, 2, 3. Itu jangan sembarang tuan-tuan. Di sini adalah tapak satu perigi, namanya Bir. Kita panggil Bir kan. Kita panggil Bir Ali kan, daripada Madinah nak pergi ke Makkah kan nama tempatnya Bir Ali, tempat kita berniat miqat. Itu namanya miqat. Asalnya bukan Bir tapi Bi'run. Bi'run ni maksudnya perigi. Ali bukan Sayyidina Ali, tapi ada orang infak namanya Ali. Hartawan ketika itu jadi orang attach nama beliau Bir Ali, tapi Ali itu bukan Sayyidina Ali, tapi ada orang yang baik hatilah, dermawan, dia buat perigi kat situ untuk orang-orang yang nak masuk mengerjakan umrah di tanah Makkah. Situ akhirnya nama tu disebut Bi'ru Ali. Baik, ini cerita kat Madinah ni. Kita kat Madinah. Ini di Masjid Quba dulu. Di situ ada 3 pokok kurma. Tangkap gambar kat situ. Sebab itu adalah tapak Bi'ru Aris. Bi'ru Aris ni apa? Di sini perigi dahulu Nabi ketika berdakwah kepada orang ajam, non-Arab. Orang non-Arab ni Farsi, orang Rom, mereka kalau surat tak ada stempel, mereka tak nak baca. Akhirnya Nabi pun buat cincin. Cincin itu tertulis Muhammad Rasulullah. Kan ada yang orang pakai tu kan, Muhammad Rasulullah. Stempel, barulah dibaca surat itu. Kemudian Nabi wariskan cincin itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diwarisi oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Kemudian diwarisi oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman, beliau pergi ke perigi ni nak minum. Sebab perigi ni Nabi pernah minum airnya. Itu namanya Bi'ru Aris ya. Tah lagu mana ma qadarallah, Allah dah tentukan tu semua. Cincin tadi tu jatuh dalam perigi tu. Allah, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman pun perintahkan ada seorang pembantu beliau, saya tak ingat namanya, dan juga yang lain-lain, keringkan perigi ini, airnya keringkan dan cari cincin. Masya Allah, sampai sudah tak jumpa. Sedihlah Sayyidina Uthman. Wallahu alam, kita pun tak tahu, tu dah takdirnya Allah. Jadi jatuhlah cincin tu, tak ada dah.
Periginya pun dah ditebus, tetapi kesannya ada lagi. Jangan lupa ya, macam mana tadi Masjid Quba dulu. Masjid Quba di Madinah, jangan cari Quba tempat lain. Takut tempat lain ada nama Quba, ambil barakah tafaul. Dia betul-betul di bucu sebelah kiri ya. Di situ memang dia cantik. Dia letak ditanam rumput hijau yang pastinya 3 batang pokok kurma. Daripada dulu lagi 3 batang itulah pokok kurma tu. Habis. Sudah, baru kita masuk ke Masjid Quba. Kalau perasan Masjid Quba ada 2 bahagian. Di bahagian belakang dengan bahagian depan. Bahagian belakang tak ada bumbung kan, di bawah kanvas macam tu. Sembahyang kat situ hadirin. Lelaki lah. Yang perempuan saya tak perasan sangat. Yang lelaki sembahyang dekat situ di belakang. Dikatakan oleh sebahagian ulama, tapak asal Quba di situ. Masjid Quba tu tapak asalnya dekat situ. Solat kat situ 2 rakaat, solat apa pun tak apa. Tapi jangan terus balik. Di belakang ni jangan terus balik. Maju ke depan ini. Pergi ke depan. Dari belakang tu pergi ke depan macam ni. Bila pergi ke depan, pergi dekat bawah kubah masjid tu. Sebab itu bila pergi ke depan, dongak-dongak sikit kat atas. Tuan-tuan cuba tengok nanti. Siapa yang pergi menuju ke depan, kepala dia mendongak-dongak sebegini, dia ada ilmu ni lah, ilmu yang saya nak turunkan ni. Kalau dia jalan kepala straight saja, itu tak ada, dia tak ada ilmu ni. Sayang. Ilmu ni mahal. Apa dia? Pergi ke depan, tengok Quba. Selagi tak sampai di Quba tu, tadi Quba ni Quba. Selagi tak sampai jangan stop. Jalan. Itu macam Quba tu lah. Tapi ini segi 4 pergi ke depan, dongak ke atas. Dekat atas Quba tu dia bulat macam ni. Perhati elok-elok lah. Kalau dia sepintas lalu tak apa nak nampak, perhati elok-elok. Dia ada 2 titik, 2 lubang kat situ tu. Sini 1 lubang, sini 1 lubang. Dia tak besar mana lah. Kalau saya melangkah lubang ni lebih kurang sini, siap lagi kat macam ni. Dia macam ni. Ini kiblat, ni kiblat, ni satu, ni satu. Itu petua dia. Di sebelah kiri menyerong sikit. Sini satu, one step ke depan, menyerong macam ni. Di sini atas tu ada 1 lubang. Di sini atas ada 1 lubang. Kenapa hadirin? Ulama pesan kita sembahyang di dekat 2 lubang itu, atau sembahyang in between lubang ini. Ni lubang 1, lubang 2 kan, sembahyang tengah ni. Atau sembahyang dekat sini, atau sembahyang dekat sini. Kenapa? Dia ada kaitan dengan cerita Nabi sampai ke Quba. Bila Nabi sampai ke Quba, di situlah unta Nabi yang bernama Kiswah meletakkan kakinya dekat situ. Maka situlah first step Nabi dekat kawasan Quba. Di sini ni kita ambil barakah. Jadi macam mana nak tahu tadi? Yang tadi tu, pergi dekat Quba itu, tengok ada 2. Dulu dia letak warna merah dulu. Bila dah warna merah, ramai tahu. Jadi Saudi ni dia pantang, orang tahu ramai. Akhirnya dia cat balik jadi warna hitam. Hitam pun tak nampak sangat dah ni. Lubang nampak lubang. Tapi Saudi ni macam mana pun dia tak akan buang. Dia tak akan buang tanda. Sama juga dengan Masjid Qiblatain. Katanya ada Masjid Qiblatain juga kat Seremban ni. Dekat mana? Paroi. Masjid Qiblatain. Zamir? Paroi. Masya Allah. Salah Qiblat katanya. Qiblatain. Masya Allah. Saya dulu pergi Bogor mengaji dengan Syekh Nuruddin. Cerita sikit, nanti kita patah balik ke Quba. Tak habis lagi ni. Ni tak habis lagi ni. Saya pergi ke Bogor. Kemudian sampai satu di Universiti Pertanian. Saya tak tahu. Saya pun solat lah Maghrib. Allahu Akbar. Situ kawasan universiti. Bila saya dah habis 1 rakaat, ni rakaat kedua, saya dengar ada bunyi macam hingat sikit, bunyi bisin sikit, mahasiswa apa semua. Tiba-tiba ada seorang mahasiswa dekat saya. Saya sembang macam ni. Dia kata, dia bercakap sembang dengan saya. Dia, Pak, kiblatnya di sana. Nak cerita Qiblatain tadi tu. Saya betul-betul macam ni, 180 darjah macam ni, menghadap belakang. Rakaat pertama ni, solat Maghrib kan ada 2 rakaat lagi. Dia datang rakaat kedua tu, Pak, kiblatnya di sana.
Apa harus saya buat? Jangan di mana? Di mana batal? Nah, jangan gitu. Nah, terus saja, terus menghadap kat sana. Jangan ditanya, terima kasih nah. Baca. Maju qiblatan. Patah ke Quba tadi nah, tuan-tuan, sayang. Jangan tak ni nah. Insya-Allah yang itu rasanya Saudi tak buang dah. Nah, tengok tu surat kat situ. Kalau ada kesempatan, tapi ni jarang orang dapat. Kalau ada kesempatan, ni kan jalan tadi ni. Ni kan jalan ya. Di sebelah jalan ni betul-betul opposite ni masjid ni. Di sini ada satu kebun kurma milik persendirian. Dalam tu ada nilai sejarah tu hadirin. Tapi tak semua orang boleh masuk. Dan mutawif tak semua tahu. Sebab dia kebun milik persendirian, ditutup sentiasa dengan pintu besi. Di situ tu paling kurang ada 2 tempat bersejarah, 3 tempat bersejarah. Yang pertama sekali, bila kita masuk pintu ni, pintu besi ni, betul-betul sebelah Quba. Buka pintu tu, kita akan jumpa rumah yang Nabi pernah menginap di situ waktu hijrah. Nama rumah itu kepunyaan seorang sahabat Nabi bernama Sayyiduna Kalthum. Namanya pelik sikit, Kalthum bin Hidam. Nabi menginap di rumah ni dulu. Tuan-tuan, saya bila tengok tu Allah terharu lah. Dinding tu dia tak roboh. Dinding tu macam dinding zaman Nabi dulu tu. Dalam tu dah lain dah, tapi dinding tanah tu duk ada lagi. Tanah liat tu duk ada lagi. Wallahu alam batu tu, apakah batu tu kembali pada zaman Nabi ataupun dari construct like third ataupun macam mana, wallahu alam. Tapi nampak macam zaman-zaman dulu. Dinding tu ada lagi, dinding tu. Masuk je pintu sini, dinding rumah tu ada lagi. Katanya rumah tu dah tak berapa ada lagi lah, tapi dikekalkan itu. Dekat dengan dinding ini betul-betul ada satu lagi perigi, namanya perigi Rizik. Tadi perigi Aris, ini perigi Izik. Perigi itu Nabi pernah minum air dia. Sampai sekarang ada airnya. Sampai sekarang ada airnya lagi. Masya Allah. Dan air itu digunakan untuk mengairi kebun dalam tu. Dan satu lagi ni tempat yang bersejarah. Betul-betul di sini rumah tadi dekat sangat ni rumah, sini perigi. Betul-betul kawasan di sini. Di sini adalah tempat yang bersejarah. Ketika Nabi masuk ke Quba, orang-orang confused, mana satu Nabi, mana satu Sayyidina Abu Bakar. Sebab badan hampir nak sama. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar ambil ridak ni, nama ridak ya. Dan beliau buat sebegini. Bila beliau buat lindung sebegini, bermakna yang bawah tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahulah orang yang melindungi begini ni, ini Sayyidina Abu Bakar, yang di sini adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buat macam ni ada sanad ni. Ni ada sanad. Kami ada sanad ni. Pergi kat situ dapat ni. Saya tak tahu di Sikamat ni boleh tak buat ijazah tu. Rasanya tak kot. Kat sana baru dapat. Saya dapat ijazah daripada kawan saya. Saya duduk kawasan tu. Dia buat macam ni. Saya pula ijazah dengan orang duduk situ, saya buat macam ni. Tapi di sini, di Negeri Sembilan rasanya tak boleh ijazah benda tu. Rasanya tak boleh. Kalau tak, saya nak tudung semua pakai ini. Taib. Itulah hadirin. Kita patah balik Kita cerita apa tadi? Nabi punya ihsas yang sangat tinggi. Orang Makkah hari-hari dapat pahala umrah. Orang Madinah dapat tak dapat pahala umrah? Dapat. Macam mana? Berwuduk dekat rumah, pergi ke Masjid Quba, thumma salla rak'atain, sembahyang 2 rakaat, baginya ka ajri umratin, dapatlah pahala 1 umrah. Tak apalah, selesai. Orang Mekah Madinah, ni orang ni apa nama kawasan ni? Ni tempat ni. Nama ni kawasan ni nama apa? Garden City Hall. Dia punya tu Sikamat ke? Seremban Baru. Seremban 2. Orang Seremban 2 macam mana nak dapat pahala haji dan umrah? Ni kita baca hadisnya.
nak dapat pahala haji dan umrah, kita baca hadisnya insya-Allah. Ini ada 40 hadis, saya pilih-pilih sahaja yang berkenaan. Tengok hadirin, Nabi ya Allah bagi kita jalan untuk dapat sedikit pahala. Tengok, malah kita dapat hari-hari ini. Naam. Karena itu saya mulakan pembacaan hadis ini dengan hadis ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan solat sunat isyraq. Buku ni hadirin insya-Allah lengkap. Siapa nak tahajud malam, macam mana usalli tahajudnya, surah apa dibaca, macam mana nak buat, dan doa tu apa doa dia tu, ada dalam ni lengkap, siap dengan translation. Solat hajat, istikharah, solat witir, solat tasbih, nah ada dalam ni semua ni. Lengkaplah buku ni. Tapi buku ni bukan untuk solat saja, untuk kelebihan-kelebihan lain ada juga ya. Mari kita baca ni dulu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Sayyidina Anas bin Malik, jangan bertukar dengan Malik bin Anas, jangan bertukar. Sebab Sayyidina Anas bin Malik sahabat, Sayyiduna Malik bin Anas Imam Maliki. Kalau nak ziarah beliau kat mana hadirin? Kalau nak ziarah Imam Malik tu kat mana? Dekat Baqi', dekat perkuburan Baqi'. Bila kita masuk subuh macam ni, dia buka lah ni Baqi' ni. Masuk perkuburan Baqi', kalau saya bagi tahu dengan rombongan, saya bagi tahu buka kasut, buka selipar. Sebab apa? Sebab kita tak tahu jalan yang dibuat tu mungkin ada kubur sahabat bawah tu. Sebab Imam Qadi Iyad, Al-Imam As-Samhudi dan yang lain-lain mengatakan tidak kurang 10,000 orang Ahlul Bait dengan sahabat yang dikebumikan dekat Baqi'. Cuma sayang dah di-abolish, maka kita tak tahu dah sini siapa ni siapa. Kalau buku sejarah dahulu dia sebut, bila engkau pergi ke 5 meter ke hadapan, kau akan berjumpa dengan kubur sekian, sebelah kananmu sekian-sekian. Sekarang dah tak ada dah. Kerana dah tak jumpa dah. Tapi insya-Allah kita tahu mana kuburnya insya-Allah. Sebab kita warisi ilmu ni daripada masyayikh. Masuk 30 meter daripada pintu kubur ni akan jumpa satu kubur kecil. Disemadikan 3 orang puteri Nabi. Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ummu Kalthum. 25 meter sebelah kanan menyerong sedikit akan jumpa kubur Sayyidatuna Fatimah. Sebelah beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Di belakang kedua ni ada satu kubur panjang. Kubur panjang, tidaklah panjang sangat. Ada 4 orang dikuburkan di situ. Pertama sekali cucu Nabi Sayyidina Al-Hasan yang saya sebut tadi tu, cucu Nabi, anak Sayyidina Ali. Sebelah beliau anak saudara beliau, adik kepada Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Ali daripada pinggang ke atas exactly, identically macam Nabi. Sayyidina Al-Husain daripada pinggang ke bawah identically macam Nabi. Ini Sayyidina Al-Husain. Sebelah beliau anak Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sebelah beliau adalah anak beliau Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Inilah namanya Ahlul Bait. Tadi anak perempuan Nabi kan, 5 meter sebelah kiri ini isteri-isteri Nabi, semuanya kat situ kecuali 2 orang. Sayyidatuna Khadijah dekat Ma'la, Sayyidatuna Maimunah. 5 minit kita nak sampai ke Tanaim, Masjid Sayyidatuna Aisyah, nak masuk Makkah ni. Dia kubur sebelah kanan. Kami dah ziarah dah kuburnya. Yang lain Sayyidatuna Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Ummu Salamah, Zainab, semua ada dekat situ. Habis 8 meter sebelah kiri, di sini kubur sepupu Nabi Sayyidina Uqail bin Abi Talib, adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Di bawahnya itu kubur saudara susuan Nabi Sayyiduna Abu Sufyan bin Al-Harith. Di bawah keduanya lagi sahabat Nabi Sayyiduna Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Dan kenapa disebut Tayyar? Yang terbang. Sebab bapa beliau Sayyiduna Ja'far
syahid dalam perang Mu'tah sampai dicantas. Ini kan cerita masyhur ni. Akhirnya dia nanti akan terbang dalam syurga. 10 meter sebelah kiri, here you are, yang saya sebut tadi tu. Siapa? Imam Malik tadi tu. Dekat sini Imam Malik. Betul-betul penjuru macam ni, cantik sangat ni. Ni penjuru meja ni cantik sangat. Di sini, di kepala Imam Malik adalah kaki guru beliau, Sayyiduna Nafi' namanya, maula kepada Ibnu Umar. Bila disebut maula, dulu dia seorang hamba dilepaskan oleh tuannya, tapi beliau tetap juga loyal, nak juga khidmat dengan tuannya, tapi bukan atas status hamba. 20 meter daripada kubur ni, nanti pergi Baqi' bawa meter. 20 meter di sini daripada kubur ni 20 meter ada satu kubur kecil je kuburnya. Siapa? Anak Nabi Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah. Tapi surrounding dia, walaupun tak nampak, surrounding dia banyak sahabat. Satu Sayyidina Uthman bin Mad'un, muhajirin yang pertama, syahid, dikuburkan di situ. Sebelah beliau Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pernah di-offer untuk dikuburkan di sebelah Sayyidina Umar dekat masjid tu. Beliau tak mahu, beliau rasa tak layak. Di sebelah beliau Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berdakwah dekat China. Kemudian beliau patah balik, meninggal dan dikuburkan di situ. Yang kata maqam Sa'ad bin Abi Waqqas kat China tu bukan kubur dia. Maqam tu maksudnya tempat beliau pernah tinggal. Itu maksudnya maqam. Saya tak pernah pergi China ni, tapi nak sebut saja. Kemudian Sayyidina Sa'ad ibn Zurara, Sayyidina Hunayf, dan di situ dikuburkan mak Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah binti Asad. 75 meter daripada kubur ni, 75 meter tu kata bawa meter tadi tu. 75 meter kat depan ni ada satu kubur 2 meter tinggi daripada tanah Baqi', panjang. Ni namanya Syuhada Hurrah. Ketika Yazid bin Muawiyah datang menyerang bumi Madinah, mereka pertahankan, syahid. 135 meter ni paling senang, kubur paling senang ni. Kita tahu kubur paling senang kerana tengah-tengah perkuburan Baqi'. Disitulah dia 135 meter tadi ke depan lagi, di tengah-tengah perkuburan Baqi', paling ditahu orang, kubur Sayyidina Uthman bin Affan. Khalifah Nabi yang keberapa? 3. 35 meter daripada kubur ni sebelah kiri beliau. Di sini adalah ibu susuan Nabi. Siapa? Sayyidatuna Halimatus Kenapa dia sebut Sa'diyah? Jangan risau saya, siapa mengaji dengan saya jangan risau. Duduk paling dekat pun jangan takut mengaji, sebab saya tanya, saya yang jawab. Jangan risau. Sebab kenapa dia sebut Sa'diyah? Sebab beliau berasal daripada Bani Sa'ad. Agak sedih sikitlah nak cerita sikitnya. Kami dengan rombongan kami itu mungkin antara yang last lah dapat penetrate, dapat masuk ke perkampungan Bani Sa'ad tu mengaji. Setelah 2 minggu saya dapat berita dah ditutup kawasan tu. Sekarang ni tak boleh masuk dah sekarang. Dan pokok yang dikatakan di pokok di situ, di bawah pokok tu, di situlah Nabi pernah dibelah dada oleh malaikat Jibril ketika umur Nabi 4 atau 5 tahun. Kan dijaga oleh Sayyidatuna Halimah kan. Dia berbukit sikit, bukit macam ni. Ada 2 tempat, di sini ataupun sini rumah Sayyidatuna Halimah. Runtuhan dia lah. Turun bukit kat sini. Di situlah dia tempat Nabi dibelah dada. Kan jauh-jauh juga. Memang betul orang kampung sini datang kat sana tengok Nabi dah berdiri dah. Sebab memang agak jauh sikit sebab menyusuri macam tu. Tapi sayang, saya balik ke Malaysia 2 minggu, saya dapat satu video pokok tu disodok dah. Jadi sedih, saya tak mahu saya tengok gambar sebab mungkin kami antara batch yang paling last lah pergi kat situ. Sekarang tak boleh masuk dah. Sebab tu saya pesan tuan-tuan ada rezeki pergi umrah, tapi jangan pergi sebarang. Cari mutawif yang sediakan package ziarah ni. Kalau setakat umrah insya-Allah boleh kita buat, tapi ni package yang special, ziarah tempat-tempat yang saya sebut ni tadi ni. Baik. Habis tadi kat situ, barulah di depan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, depannya itu 15 meter lebih kurang dikuburkan ada 2 orang dalam satu kawasan kubur. Jadi ini Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, beliau adalah ketua Ansar.
Bila kita nak balik nanti, balik kat sini, sini betul-betul dekat dinding perkuburan Baqi' itu ada kubur kecil kat sini ni. Ni dah mak saudara Nabi, Sayyidatuna Atiqah binti Abdul Muttalib dan Sayyidatuna Safiyah, kedua-duanya binti Abdul Muttalib. Dikatakan mak Sayyidina Ali tadi, Fatimah binti Asad, dikebumikan di sini juga. Habislah ziarah kita tu, baru kita sedap, barulah kita boleh bagi salam. Tuan-tuan, kubur yang saya bagi tahu tadi tu macam ni, segi empat macam ni. Dia letak batu bata sekelilingnya, batu warna hitam. Yang lain tu semua dia dia timbul-timbul macam itulah. Dia letak batu. Kubur tadi tak. Yang saya sebut tadi tu semua batu segi empat. Tapi dia tak bagi nama. Yang jaga tu pun pakai kelubung. Cuba tanya, ini siapa? Dia boleh cakap Arab, boleh cakap Melayu dia sebenarnya. Kita punyalah menghafal kaifa haluka kam hadha ya syekh, sampai murah dia pula kata murah. Astagfirullah. Boleh tanya dia, ini siapa? Kalau dia ni sikit unknown, ini tak jawab, dia tak akan beritahu tu. Ini siapa? Unknown. Ini wallahu alam. Ini wallahu alam. Ini wallahu alam. Semua wallahu alam. Saya dulu pergi kali ke berapa tak ingat ya. Ada mutawif daripada Indonesia, dia cerita jamaah dia pergi ke Baqi' Indonesia. Pergi ke masuk Baqi' tu, ini apa? Siapa? Wallahu alam. Ini wallahu alam. Ini macam yang saya sebut tadilah, dia tak jawab pun. Tapi dia sebut wallahu alam. Ini wallah sampai ujung wallahu alam. Dia pun balik ke hotel, dia tanya dengan mutawif dia, ada tak sahabat Nabi nama wallahu alam? Semua wallahu alam. Hadirin, apa yang akan kita perolehi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Baru sedikit ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal ghadata fi jama'atin, sesiapa yang mendirikan solat subuh berjamaah. Kata ulama lain, tak berjamaah pun dapat juga, tapi syarat thumma, satu subuh tadi thumma qa'ada, lalu dia duduk, yadhkurullah, mengingati Allah. Apakah baca Quran, bersalawat, baca hizib, baca ratib, ataupun macam ni sekarang ni. Ni kan zikrullah ni. Mendengar saya berkuliah sekarang ini, hatta tatlu asy-syams, sehingga naik matahari. Macam mana nak tahu naik matahari? Nak tahu naik matahari tak perlu tengok jam pun boleh. Waktu subuh panjangkan 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit, di sinilah keluar kepala matahari. Ni keluar. Cuba tengok jam, exactly 1 jam 20 minit. Ini namanya waktu syuruk, sebab asyraq maksudnya terbit, matahari terbit. Asyraq 1 jam 20 minit. Jangan solat sunat isyraq dulu, jangan. Sebab ia berada di 2 tanduk syaitan. Macam mana? Tunggu dia naik 1 galah ataupun 1 tombak lembing. Zaman dah mana ada lembing dengan tombak. Tuan Imam kalau bawa habis lari kita. Mengamuk apa Tuan Imam ni ini. Jadi approximately hitungan moden 16 ataupun 17 minit. Campur tadilah mengaji 1 jam 20 minit, campur ambil 17 lah. Dalam kaedah kita panggil ihtiyat. Ihtiyat ni hati-hati, biar lebih. 16 pun boleh, 17 minit lah. 1 jam 37 minit. Silakan. Waktu itu solat apa tu? Solat sunat ish. Siapa yang solat duha waktu tu, naam, dapat juga pahalanya, tapi rugi. Sebab solat sunat isyraq itu pahalanya besar. Yang tadi pun pahala juga besar juga, tapi dia cuma dapat 1 solat lah. Kalau isyraq kan kita boleh duha lagi lepas tu. Sebab solat sunat isyraq dia tak lama, 15 minit je. Apa dibuat? Hatta tatlu asy-syams, sehingga naik matahari. Thumma, kemudian salla rak'atain, dia mendirikan solat 2 rakaat. Itulah nama solat sunat terbit matahari. Dalam bahasa Arab solat sunat isyraq. Q jangan isyraq. Kalau isyraq tu syirik, sembahyang sunat syirik pula dah. Kita nak sembahyang jadi syirik pula kita. Bukan isyraq, tapi isyraq. Isyraq. Sama juga masbuk.
Masbuk tu jangan masbuk, jangan masbuk qaf. Nah, tu kemudianlah kita cerita tu. Siapa yang buat tadi tu, syarat apa tadi? Satu, solat subuh. Yang kedua, jangan pergi tempat lain dulu, duduk berzikir sampai naik matahari. Tak cukup juga tu, mesti solat dulu. Solat apa tu? Solat isyraq boleh, tu paling bagus. Yang kedua, solat sunat. Kalau kata tak solat isyraq tadi, solat sunat duha. Yang penting 2 rakaat. Tengok hadirin apa pahalanya. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Maka seolah-olah dia mendapat pahala mengerjakan sekali haji dan umrah. Allahu Akbar. Nabi nak takkid, nak emphasize apa kata Nabi? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tammatin tammah, sempurna pahala haji dan umrahnya. Nah, orang di Seremban 2 ni setiap hari dapat pahala haji dan umrah. Tapi jangan tak pergi haji umrah. Siapa yang tak pergi haji umrah kena pergi juga wajib lah. Tapi pahalanya tu, nah, masya-Allah. Ini jangan tinggal, jangan tinggal. Lagi sebab tu saya tanya tadi, pukul berapa syuruk? Itulah antara sebab kenapa penceramah-penceramah kalau dia berceramah subuh, dia selalu lajak sampai ke syuruk. Nak dapat pahala ni kita dah syuruk ni kan. Sekejap nak berhenti kita ni. Dah habis dah sampai syuruk dah ni. Tapi kita janji 7.30 tadi kan. Boleh hadirin jangan tinggal ya. Try every endeavors of ours. Cerita dengan orang lain juga, ceritakan. Siapa beli buku ni nanti ambil gambar. Hantar dengan kawan dekat Jepun. Tapi dia ada panduan beramal ni, kena baca juga ni. Panduan beramalnya macam saya sebut tadi lah. Usalli sunatul isyraq ada juga, doa ada juga. 5 muka surat tangkap bagi dengan orang Jepun sekarang juga bagi, supaya tuan-tuan dapat pahala. Tapi tolong jangan photostat buku ni jangan di photostat. Kenapa? Saya no problem hadirin. Kan dalam Islam kita ada ibadah, ada muamalah, ada jinayah, ada munakahat. Ini termasuk dalam muamalah. Maksudnya ada agreement saya sebagai penulis, penyusun dengan syarikat. Kalau tak masalah saya. Cuma kalau boleh jangan photostat ya. Ambillah gambar tadi tu. Tapi kalau semua lebih kurang jugalah. Semua ni dia ambilnya gambar. Lebih kurang juga. Mana-mana yang perlu tu silakan hadirin. Baik, izinkan dalam 2 lagi. Baik, tadi kita kan masuk di surau ni. Alhamdulillah, saya sampai tadi pun agak awal juga. Orang azan, lalu kita solat tadi kan. Solat sunat apa tu namanya? Solat sunat sebelum subuh. Namanya solat sunat fajar atau sebelum subuh. Saya bacakan hadis. An Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan bawa buku ni. Ziarah Sayyidatuna Aisyah, baca ni depan kubur beliau. Sebagai kita nak baca ambil barakah. Tapi mungkin tak lama tuan-tuan dekat situ. Ya haji ya haji. Dia akan perambat kita. Saya pun heran dia tak tahu kita nak baca hadis, apa salahnya? Atau Arab tu dia akan ya haji. Kalau dia perambat kita lagu ni, tuan-tuan buat tangan macam ni. Jari 3 buat macam ni. Buat macam ni. Goncangkan 3 kali. Muka buat innocent. Ini maksudnya apa? Sabar. Ni. Tapi 3 jari lah. Ni 3 jari. Dia mesti 3 jari ni, jangan 3 jari lain. 3 jari ni, telunjuk, tengah, ibu. Dia buat macam ni. Muka innocent sikit, goncang 3 kali. Ini maksudnya apa? Sabar. Yang kedua maksudnya sedikit. Contohnya kita nak beli kurma kan, dia ambil punyalah banyak, kita buat tangan macam ni. Ni bukan sabar, ni bukan sabar. Ni maksudnya sedikit. Sedikit. Kalau dia contohnya Badri, cepat. Dia nak suruh kita masuk bas dia cepat-cepat. Contoh kita tengah tunggu isteri kan, haji. Kita pun buat gini juga.
Tunggu sekejap. Ni yang ni boleh jadi 3 ya. Satu tadi apa? Sabar. Yang kedua sikit. Yang ketiga tunggu sekejap ni. Tapi goncang 3 kali. Tak semestinya 3. 2 pun boleh. Goncang. Ini jangan, ini lain. Ini bergaduh dengan tok Arab lagi ni. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa ada dalam dunia dengan hasil mahsulnya? Di daratan sahajalah kita lihat berapa banyak kekayaan. Itu baru di daratan. Di dalam tanah tu dengan emas galian biji, dengan minyaknya lagi dekat atas ni, masya-Allah. Di lautnya lagi, kalau nak dikumpul kekayaan itu tak boleh dilawan dengan 2 rakaat sunat sebelum subuh. Cuma ulama pesan, antara pendinding di awal pagi, tolong diingat ya, pendinding di awal pagi ketika solat subuh 2 rakaat tadi, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baca sampai habis, jangan baca kepala saja, sampai habis. Kenapa? Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebulan saya menjadi tetamu Nabi, paling selalu saya dengar Nabi baca 2 surah ini berulang-ulang. Boleh, tetapi sangat bagus kalau rotate. Apa dia rotate? Hari ini kuliah dengan qul huwallahu ahad. Esok rakaat pertama baca alam nashrah laka sadrak. Surah apa tu? Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah. Rakaat yang kedua baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah apa tu? Surah Al-Fil. Al-Fil, surah gajah. Al-Fil. Malam tadi saya sempat sebelum tidur tu bukalah YouTube guru kami. Dia kata, kalau orang, mohon maaf ya, siapa yang jadi qadhi kat sini, orang menikahkan orang, jangan susah-susahkan orang, jangan susahkan pengantin, jangan takut-takutkan. Tanyalah soalan-soalan yang ringan-ringan lah, jangan soalan yang berat-berat. Apa dia najis mukhaffafah, apa dia najis mutawassitah, najis mughall yang saya sebut tadi tu, najis mughalladah. Kawan dah nervous nak angkat nikah ni, mana ingat apa-apa. Ditanya solat najis mukhaffafah, mutawassitah, najis mughalladah, last dia jawab tahi gajah. Malam tadi ni saya baru dengar, malam tadi guru kami Syekh Aminuddin, ahli majlis fatwa Kedah, alim masya-Allah, dia cerita tu semalam. Saya tak pernah dengar lagi cerita ni. Dia cerita jangan sibuk-sibuk nak tanya yang lain, kesian tengok pengantin kan nervous dengan menghafal ni, aku terima nikahnya, aku terima, tiba-tiba mukhaffafah, mutawassitah, mughalladah, lain-lain dia jawab tai gajah. Wala tai gajah tu najis apa? Mutawassitah. Sebab tu imam tu tanya, apa dia najis mughalladah? Dia dah jim, lain-lain tai gajah, dia kata dia. Mughalladah itu najis apa? Khinzir dan anjing dan apa yang ada di antara keduanya, lahir daripada keduanya. Rakaat pertama tadi apa? Alam nashrah laka sadrak. Yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca 2 tu, tapi sampai habis dah, jangan kepala saja. Kata ulama, antara yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau Wasayal Abrar, apa kata ulama? Man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca alam nashrah laka sadrak, balas dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yusibhu alam, dia tak akan kena yang menyakitkannya pada hari itu. Itu peninding awal pagi. Kalau boleh rotate lah. Hari ini tadi kuliah dengan qul huwallahu ahad, esok alam nashrah dengan alam tarakai. Baik, mari kita hadis yang last. Baik, mari kita pilih. Tuan-tuan jangan lupalah dalam hadis ni, dalam buku saya ni ada kelebihan satu, membaca surah Az-Zalzalah. Tolong diingat ya. Paling kurang setiap hari kita baca Az-Zalzalah 2 kali ya. Dalam hadis ni sebut
idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. 5 minit lagi lah. Satu sekali baca az-zalzalah menyamai 1/2 Quran, kita baca 2 kali, paling kurang dapat pahala 1 Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Qul ya ayyuhal kafirun kita baca berapa? 4 kali, sebab sekali baca pahalanya 1/4 Quran seolah-olah. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Qul huwallahu ahad menyamai berapa? 1/3 Al-Quran. Kita baca berapa kali? At least jangan 3 kali terus baca yang lain, jangan. Banyakkanlah sikit. Sebab apa? Pahalanya baca sedikit tetapi pahala banyak. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ikut saya nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Yang kita baca tadi tu, siapa yang bacanya akan mendapat syafaat Nabi. Ada dalam buku ni nah. Saya nak sambungkan sanad saya bersambung kepada Nabi membaca ayatul kursi. Supaya tuan-tuan baca ayatul kursi nanti. Sekarang ikut saya nah, insya-Allah, supaya tuan-tuan baca ayatul kursi itu bersambung sanad kepada Nabi. Saya ada hadisnya, cuma saya tak sempat menulis sekarang. Nanti saya bagi pada ni Abang Haji kan, nombor kita minta nanti mengaji nah. Hadis tu hadis musalsal. Musalsal maksudnya bersambung-sambung. Jadi jarang orang riwayatkan hadis ni, supaya bila kita baca ayatul kursi dia lebih bercahaya dan lebih barakah nah. Tuan-tuan ikut saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tuan-tuan, kalau boleh istiqamah, satu, baca setiap kali lepas solat. Yang kedua, setiap kali sebelum tidur. Kalau tuan-tuan boleh amalkan ini, barulah boleh bagi hadis ni pada orang lain. Itu syaratnya nah. Sebab dalam hadis tu disebut, alhamdulillah, saya macam saya nah, Syekh Nuruddin sebelum dia bagi kat kami hadis ni, beliau kata, alhamdulillah, sejak aku mendengar daripada guruku, tidak pernah aku tinggalkan membacanya sekali selepas setiap kali solat dan sebelum tidur. Mesti kena amal lah. Kalau tak amal dia jadi dusta, tak valid riwayat itu. Sebab sebut saja tapi tak buat. Jadi tuan-tuan, saya nasihat, buat dulu mungkin 40 hari tak berhenti. Nak bagi isteri, anak-anak pun tak apa juga ya. Memang boleh disambungkan lain boleh, tapi syarat mesti kita dah mengamalkannya tu. Sebab dalam hadis tu disebut riwayat tu, alhamdulillah, sejak aku mendengar daripada guruku, tidak pernah aku tinggalkan membacanya setiap kali selepas solat dan setiap kali sebelum tidur. Saya berani juga sebut ni sebab insya-Allah tu jadi amalan saya. Supaya kita istiqamah. Boleh ya? Tolong ya, kalau tak istiqamah mengamalkan ni, jangan bagi ke orang. Sebab takut dusta. Tapi kalau dah rasa biasa 40 hari lah, kita dah regularly every day kita. Maksud kata paling kurang sehari berapa kali baca paling kurang? Tak, bukan 5. Kalau 5 tu lepas subuh tu. Maksudnya kalau 5 dia terlepas solat subuh. Kan Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sebelum tidur, subuh dia terlepas. Dia paling kurang 6 kali mengaji 6 dalam 40 berapa mengaji? 6 dalam 40 mat dah kurang sikit. 200
Masya Allah, pahalanya sangat besar sekali. Nah, yang terakhir, yang ni jangan tinggal, ada dalam buku ni, Sayyidul Istighfar, semua tahu kan? Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa nampak ringkas kan? Tapi Nabi sebut sahih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, siapa bacanya siang meninggal sebelum malam, ahli syurga. Siapa yang bacanya malam meninggal sebelum siang, ahli syurga. At least 2 waktu. At least 2 waktu. Sebab itu orang Islam ni orang yang optimis. Kalau ditakdirkan meninggal, dia tak risau sebab dah baca tadi dah, ahli syurga. Ni janji Nabi ni. Kalau ditakdirkan masih hidup, ini digunakan peluang untuk berbuat amal. Nah, tuan-tuan ikut saya last. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Pendek je kan? Pendek je kan? Tuan-tuan baca tadi tak sampai 5 saat, insya-Allah Allah bagi pahala 2.5 billion. 2.5 billion. Hadis sebut ni dalam muka surat 160. Apa kata Nabi? Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, siapa yang mohon ampun kepada Allah on behalf of, untuk orang mukmin laki dan perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Allah akan tulis setiap lelaki dengan perempuan tu yang Islam, dia dapat pahala. Rasanya sekarang berapa bilion kita orang Islam mengaji, population kita? Lebih kurang 2.5, lebih kurang ke tak sampai 2 bilion. 2 bilion. 2 bilion. 2 bilion tu, 2 bilion lah dapat pahala kita. Hadis ni, lihat muka surat 160, riwayat Imam Tabrani. Hadis ini sekali baca tadi tu. Sebahagian kita tak baca macam tadi, kita baca begini, Allahumma ghafir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal al-ahya'i minhum wal innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal mana-mana yang penting kita minta ampun untuk orang mukminin dan mukminat. Inilah hadirin, pahala yang sangat banyak. Tak sempatlah saya nak cerita banyak sangat di sini. Kurniaan Allah kepada hambanya. Tuan-tuan dah tahu amalan kan dalam ni pun ada juga. Lepas subuh kita baca apa? 3 kali. Ingat, subhanallah wa ada sama-sama. Ni dia kena baca lepas subuh macam ni. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 2 kali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nabi turun solat subuh, isteri baginda Sayyidatuna Juwairiyah atas tikar solat. Nabi balik waktu duha, kan 1 jam 45 minit tu. Tengok doa ada lagi atas ni, ama kunti alal halil lati faraqtuki iyaha. Kamu duduk kat sini ni waktu saya keluar nak subuh tadi ke? Naam. Buat apa? Ya, berzikir macam ni. Kata Nabi, laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat la wuzinat bima qultu mundu al-yawm la wazanathunna. Saya telah baca 4 kalimat, diulang 3 kali. Kalau yang saya baca tadi tu tak sampai seminit, kita baca tadi kan, banding dengan 1 jam 40 minit kamu baca ni, lebih berat lagi amalan saya tadi. Yang tadi itulah ada dalam buku ni. Dia 2, buku ni ada juga, dua-dua ada. Amallah tuan-tuan, jangan tinggal 3 kali lepas solat subuh. Nak baca lepas solat lain boleh juga, tapi ini khas untuk solat subuh. Kenapa besar sangat pahala? Ya Allah, sekali kami baca subhanallah wa bihamdihi, bagilah pahalanya adada khalqihi, sebanyak mana makhluk Allah. Banyak mana makhluk Allah? Di Seremban ni berapa dah population? Ni janggut-janggut ni yang tak berapa banyak ni, ada orang kira ni. Setiap satu tu semua pahala kita. Siap, hujan, Allah adada khalqi wa ridha nafsihi, sebanyak mana Allah rida. Allah rida orang yang berbuat taat. Satu dunia ni berapa ramai yang membuat taat. Itu baru manusia, belum lagi malaikat, belum lagi pokok-pokok ni berzikir semua ni. Kata
Katak itu jangan dipukul katak tu. Kenapa? Tanqihuha tasbihun. Dia tu tasbih rupanya. Kita ambil elastik. Allah, orang bertasbih di elastik. Tak kenallah kita pun. Wazinata arsyihi, seberat arasnya, wa midada kalimati, sebanyak mana catatan di Lauhul Mahfuz. Saya sahaja lahir bila, di sekolah bila, kahwin kat mana, mengajar kat mana, berdakwah, itu catatan saya, belum lagi catatan abang ngaji. Semua tu pahala sekali sebut subhanallah wa bihamdi. Seberat arasnya. Tuan-tuan tahu berat aras tu macam mana? Berat aras itu, Masya Allah, Malaikat Jibril ada 600 sayap. Sayap Malaikat Jibril larger than horizon. Malaikat Mikail ada 2400 sayap. Malaikat Israfil ada tadi 600 sayap. Malaikat Mikail ada 1200 sayap. Malaikat Israfil ada 2400 sayap. Besar. Tapi kalah dengan malaikat pembawa arash. Malaikat pembawa arash, daripada telinga ni hadis menyebut sampai ke bau ni perjalanan 700 tahun perjalanan. Ni malaikat yang memikul arash, bermakna arash lebih berat. Berapa orang sekarang ni, kata ulama, ada 4 orang yang memikul arash sekarang di hari kiamat. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Nanti di hari kiamat 8 yang memikul arash tu. Sebab itu makhluk paling besar apa? Makhluk paling besar arash. Jangan ajak gajah. Kalau gajah tu budak-budak ni, budak-budak tadika yang adik tu kan, ustazah tu, ustazah kecil tu, budak-budak tadika ni last cikgu dia tanya, apa binatang mula dengan huruf G? Sebab mereka paling nampak apa? Gajah yang paling besar. Kemudian cikgu tanya lagi, apa binatang mula dengan huruf D? Tadi G kan? Apa dia jawab? 2 ekor gajah. Cikgu ingat dolphin, D kan? Cikgu pun dah naik marah dah, macam nak mempermainkan cikgu kan. Hang naik atas meja, tapi dia kontrol lah. Tapi cikgu tanya lagi, apa binatang mula dengan huruf M? Semua tak berani jawab. Budak tadika dah kawan naik atas meja, last ada orang jawab, dia yang jawab, mungkin gajah. Cikgu punyalah marah, dia tak tahu gajah, semua dia jawab. Hang pi keluar, lalo pi keluar. Sial tengok budak-budak kan, bawa beg besar keluar, tapi sliding door dia tak tutup lah. Tunggu kawan nak rehat, duduk kat luar tu. Cikgu ni pula suka jenis tanya soalan. Sekarang apa semua binatang, soalan ni. Apa binatang mula dengan huruf J? Lagi budak tak jawab, takut kalau salah kena perambat macam dia. Lainlah dia yang jawab, jangan-jangan gajah. Cikgu punyalah marah. Tutup. Time pun dah nak habis ni. Cikgu kata last question. Cikgu ni suka juga tanya soalan, tapi dia tak nak si bijak tu jawab. Apa yang dia buat, tutup pintu, tutup tingkap semua sekali. Cikgu kali ni very wise. Kenapa? Dia tak sebut kuat, takut dia jawab. Sekarang last question. Apa binatang mula dengan huruf, tapi dia tak kuat tu, takut tu dengar, huruf K. Huruf K. Dia soalan dia, apa binatang mula dengan huruf K? Tapi dia K tu dia tak kuat suara, takut dia jawab orang sebelah tu. Budak tadi tu, dia pun berbisik-bisik lah, apa binatang mula dengan huruf K? Sambil buat macam ni supaya dia tak dengar kan. Habis senyap semua orang. Tiba-tiba ada suara kat luar, confirm gajah. Kita tutuplah majlis kita dengan gajah tadi tu. InsyaAllah hadirin tengoklah nanti, mudah-mudahan boleh beramal semua sekali. Saya ijazahkan semua buku saya yang ada kaitan dengan amalan-amalan untuk tuan-tuan amalkan, termasuklah buku ni.
buku ni dah 14 kali cetak dah buku ni. Saya pun terkejut juga semalam tengok cetakan ke-15 buku ni. Buku ni lah saya yang paling laris sekali nah. Kenapa? Sebab ni amalan-amalan yang saya dapat daripada guru saya. Setiap amalan tu ada nama-nama guru dia. Ada kat sini lah. Jadi saya ijazahkan semua buku amalan saya ni, tuan-tuan yang beringin nak beramal, saya ijazahkan untuk mengamalkannya. Ya. Nah, tuan-tuan sebut kami terima dulu. Baik, kita tutup majlis ya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.